masukkan kat mana-mana charger. So kita masukkan perlahan-perlahan. Ni kabel dah pasang kabel dah pasang. Saya start dulu motor. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera korang. Selamat datang ke video Rev to Red Studio. Nama aku Aidil. Untuk video kali ni, aku nak tunjukkan macam mana aku buat DIY daripada charging port motor Yamaha NVX terus keluar ke phone holder korang. Tujuannya adalah supaya korang tak perlu lagi bawa power bank bila pakai phone holder, ataupun phone korang tak adalah selalu habis bateri kan. Untuk DIY kali ni, aku tunjukkan khas buat korang yang kerja sebagai delivery rider. Tak kisah Foodpanda ke, GrabFood ke, atau memang korang kerja atas motor. So, apa tunggu lagi? Jom kita start. Ok, so untuk DIY kali ni, aku akan gunakan tools-tools macam dalam gambar ni. So, apa yang tools aku akan gunakan adalah pensel. Tujuannya adalah untuk marking. Ok, senang kalau korang nak mark mana-mana kawasan. Ok, yang kedua adalah screwdriver. Selain daripada screwdriver ni, korang lagi bagus kalau ada screwdriver yang mesin tu. Supaya tak adalah tangan korang penat-penat nak pusing-pusing tu kan. Ada bateri, ada mesin tu, lagi senang nak tebuk. Dan yang seterusnya adalah pen marker. Pen marker ni tujuannya tak adalah apa sangat, untuk aku cat balik je bagi kali hitam. Seterusnya adalah tukul. Tukul ni supaya senang untuk aku create lubang pada kawasan-kawasan yang aku akan tunjukkan tu lah. Okay. Dan seterusnya adalah skru kecil. Make sure skru kecil ni dia punya hujung dia adalah tajam, supaya senang untuk korang buat lubang. Dan seterusnya adalah gunting. Okay. Gunting ni tujuannya adalah untuk daripada lubang skru yang aku dah tebuk tu, aku akan besarkan lagi lubang, dan aku akan korek lah gunakan gunting ni supaya lubang tu jadi besar, dan supaya charger tu muat untuk keluar dari lubang tu. Okay, dan seterusnya adalah, sebelum ni aku gunakan super glue ataupun gam gajah. Tetapi ternyata gam gajah ataupun super glue ini dia tak adalah sekuat mana. Aku tak tahu kenapa. Sebab dia cair sangat dan dia susah nak melekat. Jadi apa yang aku akan gunakan adalah heavy duty double sided tape. Untuk heavy duty double sided tape ni korang boleh dapatkan dekat Shopee ataupun Lazada. Okey, aku akan letakkan link dekat description bawah untuk korang beli online. Okey, dan barang terakhir adalah earphone holder. Okey, untuk earphone holder ni aku tak tahu mana nak dapatkan online, sebab aku dah search dekat Lazada, Shopee dan sebagainya. Ternyata nak cari benda ni sangat susah. Jadi kalau korang tahu macam mana nak cari earphone hole ni, okey, korang boleh share link tu dekat komen bawah, dan aku akan pinkan link tu supaya orang lain dapat jumpa sekali dan beli sekali. So, untuk phone hole ni aku dapatkan daripada bag aku yang lama. Okey, aku cabut dan aku gunakan. Okey, first of all, korang kena mark kawasan mana yang korang nak lubangkan. So, macam aku lubangkan dekat tengah-tengah bahagian atas sikit, supaya charger tu nanti dia akan masuk ngam-ngam daripada charging port dan keluar di tengah-tengah atas sikit, supaya dia sampai ke phone holder aku. Aku harap korang faham. Seterusnya aku akan gunakan skru. Make sure skru yang di hujung adalah tajam, supaya senang untuk aku tebuk lubang kecil untuk permulaan. Okey, jadi untuk permulaan, disebabkan aku tak ada mesin, aku gunakan skru dan aku letak di kawasan yang aku dah mark, dan aku gunakan tukul untuk ketuk supaya dapat membuat lubang kecil di kawasan itu. Dan seterusnya aku gunakan screwdriver untuk make sure lubang itu tembus. Okey, supaya dia berlubang lah kat tengah-tengah tu. Okey, tips, kalau korang ada screwdriver yang mesin tu, ataupun ada mesin untuk penembuk lubang, itu lagi bagus, sebab aku rasa itu lagi memudahkan korang lah untuk buat kerja supaya dia lebih cepat dan lebih cantik. Okey, next, bila lubang tu dah ada, aku gunakan gunting. Macam gunting yang aku gunakan ni, aku boleh buka, patahkan dia jadi separuh. Jadi aku buka dia jadi separuh, bukan patahkan Aku buka dia jadi separuh, dan aku korek lubang ni menggunakan gunting supaya lubang tu jadi besar dan lebih besar. Dan tips juga, kalau korang masih ada lagi mesin penembuk lubang tu, okey, better korang gunakan tu supaya kerja korang lebih mudah dan lebih cepat.
Okey, selepas korang dah tebuk lubang tu dan korang dah besarkan lubang tu, make sure korang tengok lubang tu sama ada muat ke tidak untuk keluarkan charger korang. Okey, dan korang pastikan charger yang korang ada tu tak adalah charger yang terlampau besar, supaya lubang yang korang akan tebuk tu tak terlampau besar. Okey, lepas dah tebuk lubang dan lepas korang dah ukur sama ada charger korang muat atau tidak keluar daripada lubang tu, korang try untuk letakkan earphone hole ke dalam lubang tu, dan supaya dia boleh masuk terus melalui charger korang. Macam dalam gambar ni, aku test terus supaya aku dapat tahu sama ada lubang ni muat atau tidak sebelum aku gam. Okey, next aku gunakan lighter supaya aku dapat cairkan kawasan-kawasan yang tajam-tajam, kawasan-kawasan yang buruk-buruk yang dah dikorek-korek tu kan. Okey, aku bakar dan aku ratakan lah bagi dia nampak cantik, bagi dia tak terlampau tajam dan bagi dia tak nampak kasar. Okey, next dalam gambar ni aku gunakan super glue ataupun gam gajah. Nampak rupa dia agak comot, agak bercelaru sikit, tapi macam dalam gambar ni awal-awal dia melekat dan agak susah sikit dan ambil masa sikit untuk bagi dia melekat. Tapi aku cuba biar dia satu malam, sampailah esok pagi aku cuba nak masukkan charger aku, benda tu tercabut dan aku tengok gam dia tu tak berapa kuat. Aku tak pasti dia tak kuat di atas surface getah dan plastik ataupun macam mana, aku tak tahu. Tapi untuk plan seterusnya aku tak gunakan super glue ni atau gam gajah ni. Jadi apa yang aku gunakan adalah heavy duty double sided tape macam dalam gambar ni lah. So korang just letak je double tape ni dekat bahagian belakang earphone hole tu, bagi dia cantik-cantik sikit. Dan korang make sure letak double sided tape tu hanya dekat penghujung earphone hole tu saja, supaya dia tak tutup lubang pelas yang dekat tengah-tengah tu, supaya yalah charger korang boleh keluar dengan senang. So korang je double tape dan korang letak macam biasa. Okey, lepas proses DIY ni siap, aku akan tunjukkan korang video aku buat test waterproof benda ni, sama ada benda ni masuk air ataupun tidak selepas kita dah tebuk lubang. Dan kemudian aku akan tunjukkan sekali video sama ada projek ni jadi ke tak jadi. Okey, so jom.